salam sejahtera. Dan kali ini adalah bahagian saya untuk menerangkan mengenai grain size distribution ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai bahagian saiz butiran tanah atau pasir. Jadi saya akan menerangkan satu persatu mengenai grain size distribution ini. Jadi saya akan mula dengan untuk mencapai sampel yang baik itu sangat penting untuk serbuk yang berkomposisi hidrogenous dan ukuran butiran, terutamanya apabila subsampel hanya terdiri daripada beberapa miligram bahan. Sebelum analisis ukuran ini dilakukan, sangat penting untuk memastikan sampel yang digunakan mewakili keseluruhan sampel. Dapati bahawa membalikkan bekas abu vulkanik yang tertutup beberapa kali sudah mencukupi untuk mencampurkan sampel. Yang kemudian harus sediakan selama beberapa minit untuk membolehkan sampel itu selesai sebelum mengeluarkan sampel. Dan juga kita boleh menggunakan teknik lain termasuk teknik kerucuk dan penggilingan, di mana sampel yang dipotong menjadi 4 timbunan menggunakan pisau. 2 timbunan bertentangan dikeluarkan dan dimasukkan kembali, dan 2 lagi dibentuk menjadi kerucuk, dan prosedur diulang sehingga sampel ukuran yang betul diperoleh. Keadaan ini dapat menegakkan butiran di permukaan pemotongan dari timbunan yang dibuang dan berstrategi untuk mendapatkan pendedahan abu halus Itu adalah teknik pertama. Dan teknik yang kedua adalah teknik spinning rifle, di mana abu perlahan-lahan bergetar ke bawah poros di hujungnya yang terdiri daripada dua dulang yang berputar pada kelajuan perlahan. Abu itu akan jatuh ke bawah dulang dan setiap baki melewati batang sekurang-kurangnya 20 kali, bergantung pada jumlah sampel yang dipisahkanlah. Satu dulang kemudian dikeluarkan dari pemutar, isinya dikosongkan ke atas kertas dan dicampurkan dan kemudian dicampurkan. Sampel dikeluarkan untuk analisis ukuran butir. Dan teknik yang terakhir adalah teknik kotak rifle, di mana serbuk kering dituangkan ke dalam kotak yang mengandungi pembahagi. Kedua teknik 2 dan 3 berfungsi dengan baik, tetapi mendapatkan peralatan untuk membuat perkara tersebut dalam itu kemungkinan sukar. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai bahagian saiz butiran untuk grain size distribution. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Faizal, nombor kad matrik AP 190231. Jadi hari ini saya akan sambung berkenaan grain size distribution curve. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, ini adalah curve ataupun jadual lengkungan ataupun graf lengkungan yang telah didapati oleh data-data yang diambil daripada hasil proses, iaitu proses ayakan tanah. Jadi selepas ayakan tanah dibuat, ia akan menghasilkan satu data, dan data itu diambil dan akan diguna pakai di graf ini. Boleh kita lihat di sini, di sebelah sini, persen final bermaksud peratus tanah yang melepasi sesuatu, yang melepasi dulang ayakan itu. Di sini di bawah ni pula grain size. Ini ialah size diameter dalam milimeter dulang ayakan tu. So di sini dapat contoh kita lihat di sini diameter dia, size dia
1 lebih di sini. Dapat kita lihat di sini 60% melepasi. Bermakna tanah yang melepasi diameter bersaiz yang ditunjukkan di anak panah ini yang melepasi ialah 60%. Di 60 bermaksud diameter ni 60% yang melepasi. Kalau macam ini di 30 diameter 30 yang melepasi. Di 10 bermakna di diameter ini 10% yang melepasi. Jadi kita lihat seterusnya, ini adalah saiz-saiz yang ditunjukkan di dalam ini. Kalau macam gravel, dia punya courses, itu dia punya physical dia, maksudnya kalau courses ni saiz dia, normal saiz dia dalam mm. Untuk gravel ialah 20 hingga 60 mm. Kalau medium 6 hingga 20 mm. Kalau fine 2 hingga 6 mm. Sama juga macam sand, dia ada ukuran-ukuran dia lah. Coarse, medium, fine, coarse, medium, fine, thick. Kalau macam clay, dia tak ada orang kata tak ada ni lah, physical division ni. Dia hanya ukuran kurang daripada 0.002. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Sharifah binti Yusof, nombor kad metrik AP190256. Saya ingin menerangkan tentang keplastikan tanah. Pertama sekali ialah bagi maksud keplastikan tanah ini ialah apabila sesuatu tanah itu mengalami ubah bentuk, contohnya seperti retak, dan ia juga disebabkan oleh kehadiran mineral di sekitar pepeja tanah. Seterusnya ialah kriteria keplastikan tanah. Kriteria keplastikan tanah ini seharusnya tanah tersebut mempunyai jenis seperti tanah liat, dan ia juganya bercas negatif, dan molekul air dikenali sebagai dipolar. Dipolar ini ialah bermaksud molekul yang memiliki elektrik dan bergantung terhadap persekitaran, dan ia sentiasa berubah secara langsung. Dan air juga menyumbangkan terhadap keplastikan tanah ini. Apabila kandungan air dalam tanah tersebut ialah berkurang, keplastikan tanah itu juga akan menjadi berkurang. Akhir sekali ialah tentang jenis keplastikan tanah. Yang pertama sekali ialah limit plastik. Ia dikenali sebagai kandungan air yang mana yang berada dalam tanah sekurang-kurangnya dapat mencapai 3 mm. Seterusnya ialah indeks plastik. Indeks plastik ini bergantung terhadap keplastikan tanah tersebut, dan ia juga berbeza dengan cecair tanah dan juga limit plastik. Bagi pengecualian limit pula, dia akan menyiasati tentang masalah yang berada dalam tanah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Fatihah, AP190223. Saya akan menerangkan tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah ialah tanah untuk sebilangan kecil kumpulan berdasarkan ciri material yang terdiri daripada taburan saiz zarah dan keplastikan. Ia juga tidak bergantung kepada jisim in situ, keadaan jisim tanah. Penerangan tanah yang terperinci mengenai kaedah yang menggambarkan tanah yang terdapat dalam BS 5930. Antara tanah asas yang terdiri daripada batu-batu, batu kelikir, pasir, kelodak dan tanah liat. Tujuan klasifikasi tanah ini adalah untuk susunan tanah yang berbeza yang menjadikan kumpulan tanah mempunyai sifat yang serupa, dan sifat tanah dengan berkaitan dengan tanah dari kelas yang sama sifatnya diketahui. Okey, ini adalah jenis-jenis tanah, iaitu kerikil dan pasir, tanah liat dan kelodak, serta batu-batu. Dan ini adalah kerikil. Dia punya bentuk potongan batu yang lebih kecil. Dia fizikal dia lebih bulat disebabkan oleh tindakan air.
Dan komponen mineral utama dia adalah kuarza. Ini adalah pasir. Dia selalunya disebut sebagai tanah yang tidak bersatu. Dia juga mempunyai kriteria yang sama dengan kerikil yang terdiri daripada bahan yang sama. Okey, bagi tanah liat pula, dia dibentuk oleh tindak balas kimia secara semula jadi. Dan dia kembang dengan penyerapan air. Okey, ini adalah kaedah pengelasan tanah. Dia terdiri daripada dua, iaitu pengelasan tanah British dan pengelasan tanah bersatu. Okey. Pengelasan tanah British ialah batu-batu yang dikekalkan pada ukuran ayak 63 mm yang dikeluarkan dari tanah sebelum pengelasan. Peratusan bahagian yang sangat kasar ni dia tentukan dan disebutkan dalam laporan. Okay, kumpulan tanah dalam klasifikasi dia dicatat dengan simbol kumpulan yang terdiri daripada huruf deskriptif utama yang memenuhi syarat. Okey, ini adalah simbol kumpulan untuk pengelasan tanah British. Bagi pengelasan tanah bersatu, dia berdasarkan taburan ukuran zarah dan seperti yang ditunjukkan pada carta keplastikan. Okey, ini adalah perbezaan dengan pengelasan tanah British. Pengelasan tanah bersatu, dia mempunyai tanah berbutih kasar dan tanah berbutih halus serta tanah organik. Ini adalah simbol kumpulan untuk pengelasan tanah bersatu. Okay, ini adalah simbol untuk tanah berbutih kasar. Bagi batu kerikil G, pasir S. Okay, bagi tanah berbutih halus untuk kelodak ialah M. Dan tanah liat C serta tanah organik O. Sekian, terima kasih.